Bila sampai depan hotel, datang porter dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia angkat barang, naik lift masuk. Cakap Arab dengan dia apa semua. Saya pun ambil duit, bagi. Terima kasih Ustaz. Oi, pandai cakap Melayu. 4 tahun simpang pulai. Jangan. 4 tahun simpang pulai tu kuari pecah batu punya 4 tahun. Oh, cakap Melayu pandai. Pandai. Sudah berapa lama sini? Sudah 2 tahun lebih. Pandai cakap Arab sudah. Arab pandai, itu Melayu pandai, itu Turki pandai, Iran pandai. Sebab tu tuan, kalau nak rasa dapat menantu cerdik, cucu pandai, nak faham? Tak faham sudah. Mereka orang yang cepat. Bukan setakat bahasa kita dia boleh cakap. Anak dara kita pun dia dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita baru sahaja mengerjakan solat maghrib. Fardu maghrib. Dan bila sebut tentang solat, Allah Ta'ala sebut berkali-kali perintah di dalam Al-Quran. Wa aqimus solah, wa'mur ahlaka bis solah, innas solata tanha anil fahsya wal munkar. Dan solat itu adalah tiang agama, imaduddin, tiang agama. Kenapa yang Allah wajibkan kita sembahyang? Memang kita dijadikan oleh Allah untuk beribadah kepada dia. Bukan saja-saja dijadikan dalam dunia ni untuk makan durian je. Makan daging salai, bukan. Kita dijadikan oleh Allah ni bukan untuk jalan pihaknya. Kita dijadikan oleh Allah untuk beribadat kepada dia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Baik di dalam sembahyang, di dalam solat itu, ada orang kata, Ustaz, gunakanlah perkataan solat. Kenapa guna perkataan sembahyang? Kenapa? Dia kata orang bukan Islam pun pakai sembahyang. Orang lain pun pakai sembahyang. Kita pun pakai sembahyang. Kita gunakanlah solat. Habis tu kamu tak nak pakai siam pula. Asyik puasa je. Mai ke sembahyang nak pakai solat saja. Tu puasa. Tak nak pakai kaedah puasa. Janganlah pakai puasa, pakai siam. Sudah tuan-tuan. Sembahyang membawa maksud kepada kita. Solatlah. Tak salah guna perkataan sembahyang. Hari ni semua jadi salah belaka tuan-tuan. Ambil gambar masuk dalam Facebook, gambar makanan haram. Kau ni sewel ke apa? Janganlah memasukkan gambar ke dalam Facebook, gambar makan. Nanti apa kata orang miskin tak dapat makan? Haram hukum dia. Biar betul kau. Tak faham sekarang tuan-tuan. Mudah benar ini haram, ini halal, ini haram, ini halal. Sampai kita jadi pening. Takkan masukkan gambar sedang makan pun jatuh haram. Menjadikan orang miskin terasa sebab tak dapat makan. Kaya pula orang miskin tu boleh beli handphone. Kalau dia miskin, handphone pun tak boleh beli. Main TikTok, main WhatsApp, main lato-lato boleh. Dia kadang-kadang tak faham orang hari ni. Cepat benar jatuh hukum tuan-tuan. Baik, cuba kita tengok dalam sembahyang. Okey, ada penyerunya. Nama dia muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Muazzin. Ada imam dia. Allahu akbar. Ada makmum dia. Ada waktu dia. Innas salat kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Dah ditetapkan waktu-waktu untuk sembahyang. 5 kali yang wajib. Kaedah dia sama je. 2, 4, 4, 3, 4. Sama je. Tuan-tuan duduk di Afrika ke, duduk di Amerika ke, duduk di Negeri Sembilan ke, bacaan dia sama saja dengan bacaan di Johannesburg, Afrika Selatan. Lafaz takbir dia sama je dengan lafaz orang Islam di Australia. Tak ada berbeza. Tak ada yang tak sama. Sama je tuan-tuan. Sebab tu kita boleh semayang di mana-mana saja. Kita pergi China, imam dia orang China. Kita pergi Jepun, imam dia orang Jepun.
Silakan, tak ada masalah. Kita punya Arab, imam dia Arab, datang ke Malaysia, imam dia tu imam kita. Silakan. Sebab bacaannya sama, niatnya sama, rukunnya sama, perkara yang membatalkannya pun sama. Tetapi apa yang tak sama? Yang tak samanya jam. Ni waktu ni. Kita masuk maghrib tadi 6.58. Contoh dia. Masuk maghrib. Di Thailand belum masuk lagi. Di India belum masuk lagi. Di Mekah belum masuk lagi maghrib. Waktu tak sama. Sebab apa? Peredaran masa dan zon masa. Kalau kita nak bagi kata sama semua, 6.58 semua sembahyang maghrib. Hai. Di Mekah tu tuan-tuan, sembahyang maghrib apa? Dia mau makan nasi Arab, makan tengah hari. Maghrib. Maghrib. Kau ni sewel ke apa? Sebab itu, samanya cara, samanya perbuatan, samanya sebutan, samanya rakaat, sama. Tapi zon masanya tak sama. Zon waktu tak sama, mengikut kepada setempat. Itu dipanggil apa? Uruf. Serupalah kita pun. Saya kalau bulan Ramadan, kalau berpuasa, sahurnya di mana? Sahurnya di Kuala Lumpur. Berbuka di Sabah. Yang mana faham? Tak faham sudah. Sahur di KL. Naik kapal terbang, buka puasa. Pukul 6 dah buka, tuan-tuan. Telefon isteri, mama, ayah dah makan. Hei, mana boleh? Sahur kita buka sana. Sebab zon masa. Dia tak boleh cakap pula. Tadi awak dari KL Ya, dari KL awak sahur lambat kan? So, awak buka puasa pun lambat. Jangan makan lagi. Kau pukul 7.20 baru kau makan. Tak ada tuan-tuan. Kau buka lah puasa, belasah lah tu. Sebab tu abang-abang kalau nak rasa buka puasa awal, pergi Sabah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Inilah dia keedah dia. Bila kita memahami puasa Ramadan, sama sahaja caranya. Bulan yang sama, maghribnya sama, subuhnya sama, waktu berbuka sama, waktu tarikh bersahur pun sama aja, sama saja. Tetapi yang berbezanya ialah zon. Kalaulah kita menghormati di antara satu sama lain, tak ada gaduh kita. Tak ada gaduh. Sebab apa? Sebab kita berada pada zon yang berbeza. Kita berada pada tempat yang berbeza. Masalah kita hari ini, saya orang Perak, saya orang Ipoh, datang ke kampung tuan-tuan, saya bawa style saya daripada Ipoh, suruh tuan-tuan ikut. Yang mana yang tuan-tuan buat di sini tak salah. Buatlah. Datang saya, jangan buat, salah. Apa tu? Jangan semayang. Jangan buat kunut waktu subuh. Jangan baca kunut. Jangan baca kunut. Kita orang tak baca. You apa? Sudah. Akhirnya bergaduh tuan-tuan. Ada yang ikut saya, ada yang tak mau ikut saya. Akhirnya jadi apa pada masyarakat? Berpecah belah. Hanya persoalan tentang kunut sahaja. Sedangkan baca dapat pahala. Tak baca, tak ada apa. Rugi tak baca. Selesai masalah. Sebab tu, zon kita di kawasan Nusantara, kita berkunut. Di tempat lain mungkin tak berkunut. Yang sana kami memilih tak berkunut. Silakan. Kami di Malaysia memilih berkunut. Silakan. Dua-dua betul. Yang jadi masalahnya pasal apa? Siapa yang baca masuk neraka. Ketok-ketok tu imam tuan-tuan baca ni. Ini masalah dia. Masalahnya ialah sebab tak menghormati uruf setempat. Bila kita tidak menghormati uruf setempat, jadi pening tuan-tuan. Saya pergi ceramah di sebuah negara. Waktu saya ambil wuduk tu, cuaca di luar tu dah sejuk. Saya tengok dekat dengan tempat wuduk tu banyak kain tuala good morning tu. Apa dia orang ni buat dobi ke apa? Rupanya lepas ambil wuduk, dia orang ambil kain-kain tuala tu, dia orang lapkan wuduk tu. Sebab cuaca sejuk. Lap cepat-cepat. Lepas lap, sidai pula. Patutlah banyak. Rupanya dia orang ambil wuduk, lap sana, lap sini. Saat lagi aku ambil wuduk, aku pun lap juga. Tak naklah lap-lap kongsi kain tuala.
Macam ini dibuat dia letak situ tuan. Tak sanggup awak, letih awak tuan. Tak nak saya. Rupanya dalam mazhab dia orang, mengeringkan air wuduk itu disuruh. Dalam mazhab kita, tak disuruh mengeringkan air wuduk. Biar dia kering sendiri. Maka, mazhab yang mereka pakai itu sesuai dengan tempat mereka. Sebab tempat mereka dia sejuk. Ada salji, ada musim sejuk. Kalau tak dikeringkan, sejuk. Macam kita ni, belah-belah Malaysia ni tuan-tuan. Tak payah kering pun tak apa. Dia akan kering sendiri sebab cuacanya panas. Kalaulah menghormati uruf, tak ada bergaduh. Ni masalah dia ialah memaksa. Dan kalau tak ikut, jatuh salah. Tak ikut, jatuh sesat. Yang ni yang jadi masalah. Sedangkan tuan-tuan, Allah menyuruh kita mengambil sesuatu benda, di dalamnya itu ada hikmah dia. Cuba tengok kepada sembahyang. Imam di hadapan, makmum di belakang. Macam mana cara sembahyang berjamaah? Jangan melepasi imam. Jangan mengatasi bacaan zahir imam. Allahu Akbar. Makmum jangan angkat lagi. Habis imam akbar, baru kita angkat. Allahu Akbar. Baru kita angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jangan serentak. Allah, Allah, Allah. Tengok-tengok imam tak masuk niat. Astaghfirullahaladzim. Yang makmum dah masuk. Allah. Dah dapat aku. Sudah. Kan masalah. Sebab ada imam yang susah dapat niat. Allah. Seksanya tuan-tuan. Tuan-tuan kalau jumpa imam lambat masuk niat, tampar je kat belakang tu. Bagi sebelah. Allahu Akbar. Terang dapat tuan-tuan. Sebab itu jangan mengatasi dia. Yang kedua, rapatkan saf. Jangan renggangkan, luruskan saf. Yang nak duduk di belakang imam ni, kena jaga-jaga. Kalau imam batal, dia ganti. Jangan kita ni tuan-tuan semangat. Saya baru hijrah Ustaz. Dulu saya rockers. Sekarang saya nak jadi hijrah. Duduk belakang imam tuan-tuan. Tok Bilal pun ke tepi. Buatnya imam batal. Begini. Buatnya imam baca ayat di atas, dia tak boleh sambung. Imam pula baca ayat atas. Sudah. Qala ma siapa nak tolong untuk imam tu? Duk qala ma ni. Qala ma mana'aka al. Yang belakang tu macam mana? Siapa suruh baca ayat tinggi-tinggi, mana aku tahu? Itu dia balurnya. Bacalah ku Allah, dapatlah aku jawab. Padan dengan imam tu pun. Qala ma mana'aka alla tas. Tengok-tengok sangkut. Dekat 10 minit duk qala ma nasib baik ada anak ni. Dia jawab, rukuklah. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Sebab itu tuan-tuan, bila imam rukuk, Allahu Akbar. Bila imam tu rukuk, baru kita rukuk. Allahu Akbar. Bila dia tegak, sami Allahu liman hamidah, baru kita tegak. Rabbana walakal hamd. Bila dia sujud, dia sampai tempat sujud, Allahu Akbar, baru kita turun. Jangan serentak. Habis akbar, baru kita bergerak. Jangan Allah, kita pun Allah, buatnya imam gaut. Lambat sampai, kita sampai dulu. Sebab tu, benda tu ditiru dalam berkawat. Bila kita berkawat, dari kiri, cepat, jalan, baru jalan. Ada tak tuan-tuan tengok askar ke polis, dari kiri, dia jalan dah. Woi, mana? Nampak ada tuan-tuan? Dia kena tunggu koman dulu. Komander kata apa, baru ikut. Macam itulah di dalam sembahyang. Dia orang tiru pada sembahyang. Tengok. Sama. Sayang tuan-tuan. Waktu berkawat lurus. Waktu sembahyang bengkok. Waktu berkawat elok ikut cakap komander. Waktu sembahyang, berapa ramai yang mendahului imam. Yang tak ada tomak ninah. Yang rosak. Dan macam mana cara nak berhenti?
Bagaimana cara nak bagi tahu pada makmum yang aku batal? Okey, imam batal, macam mana nak bagi tahu? Adakah dia lari ikut pintu? Makmum semua sujud, dia pun sujud, tiba-tiba terkentut. Perlahan-lahan dia keluar ikut pintu imam. Yang makmum semua sujud. Lama betul ni. Ini mesti doa Palestin ni. Doa Palestin kau cakap. Dia dah lari bang. Boleh tak Tok Bilal di belakang tu angkat kepala? Imam dah tak ada. Dan macam mana Bilal nak cakap? Imam dah tak ada. Boleh dia cakap? Bilal tak ada, imam tak ada. Imam tak ada. Satu belah, tak ada pula ada. Semua pakai cakap. Seorang je tak cakap. Nasib baik aku tak cakap. Allah, sudah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, bila kita faham tentang sembahyang, di situ ada kekuatan. Kekuatan jamaah, kekuatan perkumpulan, kekuatan berjamaah, taat kepada pemimpin. Yang belakang bantu pemimpin. Kalau pemimpin salah, tegur. Dan pemimpin pula kalau kena tegur, jangan marah. Tuan-tuan, kalau imam salah, jangan diterajang imam tu. Diterajangnya imam. Kenapa? Tak cicak kata dia. Sabar bang, buat tenang bang. Bila kita nampak tak cicak dekat kaki dia, subhanallah. Bukan boleh cakap tak cicak. Jangan cakap macam itu. Dia tak berhenti lagi. Subhanallah. Imam pula, apa salah aku? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul lah. Bismillah apa benda? Subhanallah. Jangan dia marah pula. Apa? Oh, sudah tuan-tuan. Keluar sajalah. Ustaz, masalahnya dia tak nak keluar. Macam mana Ustaz? Kalau dia tak nak keluar, orang yang belakang dia, mari duduk sebelah dia. Gerak ke depan, gerak ke depan. Tengok ada orang sebelah dia. Ini nak dapat kuasa ke apa? Bukan bang. Dia suruh abang keluar. Abang ada masalah. Kain terkoyak ke? Jubah terkoyak ke? Mana kita tahu? Mungkin jubah terkoyak, kain pelekat terkoyak. Jenis pula imam tak kain spender. Sejuk je. Duduk pula aircon. Oh, patut kau rasa sejuk kata dia. Sebab tu kita tak tahu. Bila kita tak tahu, ada orang tegur kita, keluarlah. Keluarlah. Jadi yang pentingnya apa? Islam suruh menjaga jamaah. Islam menjaga kepentingan makmum di belakang. Islam menjaga hak di belakang ni. Jangan bagi kecoh. Keluar dua orang senyap-senyap. Ustaz, kalau dia terkentut? Kalau terkentut, batal tu imam. Dia pegang mikrofon, pergi dekat orang belakang. Pakaikan mikrofon kat dia. Kalau dia pakai, ganti aku. Boleh? Ganti aku. Bilal kena letak mic, ganti. Tak payahlah dia hangguk Bilal tu. Alright, boleh. Janganlah. Ini satu hal tu Bilal ni pun. Jadi Tok Bilal tu datanglah ke depan sikit. Jadi khalifah. Boleh. Sebab tu kalau kita belajar tentang kaedah sembahyang, kaedah puasa, kaedah haji, zakat dan sebagainya, Islam menyuruh kita berada dalam kesatuan. Ayat yang saya bacakan tadi, surah Al-Anbiya tu. Kita adalah umat yang satu. Allah kata kita di satu. Maka Tuhan kita ialah Allah. Sembahlah dia. Baik. Maknanya Islam menyuruh kita bersatu. Bila kita jadi bersatu, kuat. Masalah kita sekarang ni tak mau. Sebab tu tuan-tuan, ada orang tanya pada saya, Ustaz, Palestin tu berapa puluh tahun dah Ustaz kena jajah, kena halau. Tapi tak ada Tuhan bagi menang ke Ustaz. Kamu salahkan Tuhan. Kenapa Allah tak hancur? Kamu salahkan Tuhan. Kenapa tak salahkan diri kita sendiri? Dalam orang Islam dibantai, dibunuh, dihentam, dibom, dibubuhkan rumah. Ada tak orang Islam yang tak sokong orang Islam? Ada tak orang Islam yang tak nak hantar bantuan pada dia orang? Ada tak orang Islam yang tak nak boikot pun tuan-tuan, yang merosak dan membunuh orang Islam? Ada tak orang Islam pula membuat normalisasi, buat baik pula dengan musuh Islam tadi? Ya, orang Islam ni rumah dah tak ada, ayah tak ada, mak tak ada, habis kena bom, mati berpuluh ribu orang. Orang Islam tak tolong.
Malah orang Islam pula membuatkan normalisasi dengan musuh-musuh Islam yang membunuh orang Islam tadi. Tu dia tanya, bilalah Allah nak tolong kami ustaz? Nak tolong apa? Kita sama-sama kita pun tak bersatu. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan. Apa sebenarnya yang kita nak sekarang? Keinginan tuan-tuan sekarang. Apa yang kita nak sebelum kita mati ni? Saya pun tua dah masuk skim pencen. Dah boleh ambil duit kedua SP dah. Beli jam. Kan? Tidak pakai jam DIY kan? Oh, dapat duit kedua SP belilah jam. Alhamdulillah. Dah masuk pencen dah. Sebelum mati ni dah pencen ni. Apa yang saya nak tengok pada masyarakat Islam di Malaysia ni? Yang saya nak ialah nak nampak, nak tengok kita hidup dalam berkasih sayang. Macam mana kita berkasih sayang ketika solat, macam mana kita berkasih sayang bersatu hati ketika haji, macam mana kita berpakat bila kita datang bulan Ramadan, macam mana kita sepakat bila kita bayar zakat, macam mana kita sepakat bila baca Quran, macam mana kita sepakat bila sembahyang Jumaat. Sepakat dalam semua benda. Sekarang tuan-tuan tak ada, bergaduh dalam semua benda. Ni masalah. Dalam sembahyang bergaduh, dalam puasa bergaduh, dalam haji bergaduh, dalam zakat bergaduh, dalam masjid bergaduh, dalam surau bergaduh, mesyuarat PIBG bergaduh. Tuan-tuan bagi tahu dekat saya, tang mana yang aman kita ni? Tang mana yang rasa aman tuan-tuan? Daripada mula kita beranak sampai mati, bergaduh tak habis-habis. Akhirnya bila kita bergaduh siang malam pagi petang, apa akan jadi pada nasib bangsa kita? Agama kita, ekonomi kita. Sedangkan dalam dunia ni, Allah bagi segala-galanya untuk kita berjaya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَجَعَلَ لَكُمُسْ sam'a wal absara wal afidah. Dia bagi pada kita pendengaran, dia bagi pada kita penglihatan, dia bagi pada kita akal pemikiran. Sama ya. Sebab ada orang kata ustaz, otak Jepun lain. Jepun dia cerdik ustaz. Ada Allah sebut dalam Quran, melainkan untuk orang Jepun mereka cerdik. Ada. Sama. Habis tu apa yang sebab dia orang tu jadi macam tu? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dijadikan kepada kamu setiap satu benda dalam dunia ni adalah untuk kita. Tapi apa jadi tuan-tuan? Baik. Ustaz kena tengok sosiopolitik, sosiogeografi manusia. Ada negara ustaz yang Allah bagi negara mereka itu panas, air tak ada, ribut pasir, batu, batan. Jadi macam mana negara tu nak maju ustaz? Contoh macam Afrika. Mungkin kawasan gurun banyak, panas dan sebagainya. Jadi macam mana ustaz? Ada tak negara Afrika yang tak dijajah? Negara Afrika dijajah. Daripada Mesir sampai Afrika Selatan. Tuan-tuan sebut ya negara. Burundi ke? Gabon ke? Gabon ke? Somalia ke? Semua dijajah. Kenapa penjajah datang? Adakah penjajah datang melawat, window shopping? Ya. Tak, penjajah datang sebab ada benda dalam negara dia orang. Apa bendanya? Ada berlian, ada arang batu, ada biji yang tak terdapat dalam dunia lain. Berlian yang paling cantik ada di Afrika. Emas yang paling cantik ada di Afrika. Arang batu yang bermutu ada di Afrika. Sebab itu Itali, sebab itu Perancis, sebab itu England, sebab itu negara-negara yang menjajah, 7 kuasa menjajah, bahagi-bahagikan negara di Afrika sama-sama dia orang. Engkau ambil ini, aku ambil ini, engkau ambil ini, aku ambil ini. Cari habis-habis, buat balik ke negara Eropah, kita majukan Eropah dengan hasil bumi Afrika.
Selepas diberi kemerdekaan, adakah berlian dan sebagainya habis? Belum habis. Tak akan habis. Tetapi apabila diberikan kepada mereka negara untuk mereka mentadbir sendiri, apa yang mereka buat? Mereka dapat buang, mereka dapat berlian dan mereka berperang sama-sama mereka. Kekayaan negara yang begitu besar dapat kepada negara yang mengeluarkan senjata. Mereka beli senjata banyak-banyak, mereka rakyat sama rakyat bergaduh hasil daripada berlian yang Allah Ta'ala bagi pada mereka. Hilangnya kasih sayang, hilangnya perpaduan menjadikan Afrika macam sekarang sampai bila-bila. Sebab apa? Tidak ada kasih sayang dan penyatuan. Sedangkan Allah dah bagi pada mereka. Memang Allah bagi mereka badan gelap, tegap, besar, semuanya ada. Dengan singanya, zirapahnya, padang pasirnya. Tapi jangan lupa, mereka mempunyai hasil bumi yang sangat mahal. Tetapi sebelum penjajah-penjajah tadi balik, penjajah meninggalkan satu legasi. Sebelum kami bagi engkau orang merdeka, kami akan pastikan engkau akan bergaduh sama-sama bangsa engkau sampai bila-bila. Dan kau terpaksa cari kami balik untuk mendamaikan kau. Inilah dia penjajahan. Tak ada maknanya penjajah datang tuan-tuan mencari rempah ratus. Tak ada maknanya. Tuan-tuan ingat Melaka dijajah oleh Portugis tu sebab nak menguasai rempah ratus ke? Tuan-tuan ingat Cristiano Ronaldo tu makan kari ala gampas ke? Dia nak cari jintan putih lada hitam ke? Nak buat kejadah apa dia? Dia makan spaghetti je. Dia bukan makan lada apa nama macam kita ni, jintan manis, jintan putih, bunga lawang apa semua. Mereka cari emas. Mereka cari 3G, gold, glory and gospel. Seluruh dunia mereka buat. Jangan cakap Allah zalim. Susah-susah orang Arab. Berapa persen je negeri dia boleh tanam pokok? Habis padang pasir je Ustaz. Memang padang pasir. Tapi Allah bagi minyak. Negara Arab tahun 20-an miskin. Tahun 30-an miskin. Tetapi selepas terjumpanya minyak, apa jadi pada negara Arab? Mereka boleh membina pulau tiruan. Mereka boleh membina bangunan paling tinggi dalam dunia. Mereka boleh membina stadium yang dibuat aircon. Habis Piala Dunia, roboh balik stadium tu. Mereka boleh beli pasukan bola sepak mahal-mahal dalam dunia. Gaji pun setahun 1 bilion dia bayar. Apa yang Arab buat dengan minyak? Ada dia membina pusat untuk menyelidik bagaimana nak menjadikan orang Islam cerdik, bagaimana nak mencipta, bagaimana boleh buat research and development daripada hasil mereka. Tak juga. Bermewah-mewah sampai sekarang. Adakah Allah zalim? Allah tak zalim. Allah bagi minyak. Tapi hang buat apa dengan minyak? Tuan-tuan boikot lah. Saya sokong tuan-tuan boikot. Setakat mana yang tuan-tuan boleh boikot? Kalau kita tak boleh banyak, bagi sikit pun jadilah boikot. Sebagai saksi dan bukti kita boikot barang-barang dan perniagaan yang berasaskan kepada negara haram itu. Tapi apa yang kita boleh buat? Hanya sekadar macam burung yang pergi ambil air, yang membakar Nabi, yang padam api yang membakar Nabi Ibrahim. Walaupun tak terpadam api itu, tapi kita tetap buat. Saya cakap senang je. Nak bagi stop Israel dan Amerika, tuan-tuan, daripada buat zalim, stop pengeluaran minyak, penghantaran minyak, penjualan minyak kepada mereka. Selesai masalah. Stop saja. Tapi mereka tak mau. Negara-negara pengeluar minyak tak mau, akan teruskan jualan seperti biasa. Makna tak ada apa-apa, tuan-tuan boikot. Sekadar kecil itu sajalah. Itu pun duk bergaduh sama-sama kita pula. Hanya perlu stop minyak saja. Gas asli, minyak daripada dijual ke negara Eropah, jual ke USA, jual kepada negara haram itu, tak ada apa kan. Sebab sumber mereka untuk hidup ialah minyak yang Allah Ta'ala bagi pada negara-negara Arab. Kita tara mana adalah jauh, tara mana sangat hasil kita. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, benda yang kita nak buat sekarang ni, kita tak payah tengok tempat lain.
Yang saya teringin sangat tuan-tuan. Sampai bila kita nak makan ayam goreng yang orang putih buat? Tiap-tiap kali bergaduh, tiap-tiap kali berperang, oi, boykot tu, boykot tu, boykot tu. Betul boleh boykot. Tapi budak-budak yang kerja di situ nak makan apa? Depa ada kahwin, depa ada kereta, depa ada hutang rumah, depa tolong bapak depa. Kalau depa berhenti kerja, depa nak makan apa? Kena fikir juga. Kalau saya boykot, hang berhenti kerja situ, mai kerja dengan aku. Aku pun buka juga. Aku pun buka juga. Apa nama ayam goreng macam apa? Mai. Lai kantong. Tapi kita tak buat apa. Tuan-tuan ingat senang nak dapat kerja sekarang. Cuba jadi pada anak kita. Boleh boykot, saya sokong boykot. Tapi apa akan jadi? Sebab tu saya katakan tadi, orang Islam kena buat satu benda yang menjadikan kita ada solution. Kita ada pilihan. Berpuluh tahun kita merdeka, tapi kita tak mampu nak buat ayam goreng, tuan-tuan. Dulu buat sat, lingkup, tak sedap. Sebab apa tak sedap? Sebab mulut ke mulut cakap, tak sedap. Tak sedap dia punya ayam dia tu dia. Dia punya tu macam mana yang tu. Dia punya tu. Yang tu pun tak sedap, masin. Air dia macam mana? Oh, air dia tawar. Lama-lama tutup. Asal orang Islam buat aja, tak sedap, tawar, lembab, pengurusan lembab, staf dia lembab, lama-lama tutup syarikat kita. Kita tak pernah support bangsa kita punya. Kita tak pernah support, tuan-tuan. Saya teringin nak tengoklah, tuan-tuan. Lepas ni benda-benda tu tutuplah kedai di Malaysia ni dan kita buka yang kita punya. Itu boykot. Anak-anak kita ada peluang pekerjaan. Sementara mereka nak masuk universiti, mereka boleh sara hidup. Boleh mereka bawa grab food. Berapa ramai yang mati tengah jalan, tuan-tuan. Duk bawa barang, hantar makanan tu. Pernah fikir tak? Tuan-tuan pernah fikir tak? Berapa ribu yang mati dalam setahun accident yang duk hantar makanan. Dan majoriti yang mati itu bangsa apa? Jadi tolong kita terbuka dalam bab ni. Saya pun tak masuk kedai ayam goreng depan saya boykot, tak mau saya. Tapi bila saya duduk diam-diam pula, yang budak yang kerja tu bisu. Dia OKU. Ambil order bisu. Tiba-tiba tak ada kerja, dia nak kerja apa? Tuan-tuan nak pergi dia kerja apa dia? Cok lepas sawit. Apa yang pilihan kita bagi pada budak OKU? Saya pergi isi minyak, budak perempuan. Oh, sudah apa pula ni? Dia kerja di situ. Kerja sini. Habis aku apa? Tuan-tuan nak ambil dia kerja apa? Kalau dia kena buang kerja. Tolonglah, upun sikit. Sebab tu saya katakan tadi, dalam masa kita boykot, sepatutnya dalam masa sekarang ni, orang Islam kena cari alternatif. Macam mana nak buat? Apa nak buat, tuan-tuan? Semua benda hari ni. Minyak hak depa punya, kereta hak depa punya. Dah sampai dah masa dia. Untuk kita bersatu macam hak semayang tadi. Bukan lagi mencari salah, bukan lagi dengan perasaan benci, sampai kadang-kadang hak kita pula jadi susah. Dah sampai dah masa, tuan-tuan. Saya teringin nak tengok mi kita, orang kita buat. Sampai bila nak makan bihun cap surau? Bihun cap surau. Tapi hak buat bukan orang pergi surau. Bangsa apa pun tak tahu. Dia bubuh aja. Bihun cap surau. Kita pun beli ni, orang kita buat. Orang kita buat apa? Sebelah kilang bihun tu, sebelah dia ladang babi. Astagfirullahalazim. Takkan kita tak boleh buat, tuan-tuan? Bihun orang kita, mi orang kita. Baru ni saya pergi melawat satu suun orang Melayu di Bagan Serai. Sekarang dia sedang belajar di Australia ni, anak dia pergi Australia pula. Belajar nak buat apa di Australia. Kursus 6 bulan. Saya tengok kilang ni, Allah bagilah Tuan Haji. Saya terpanggil untuk buat, Ustaz, nak selamatkan perut orang Islam, Ustaz.
Kenapa tu Haji? Ustaz pernah tengok tak suun apa nama ni soya ada gantung, tak pernah tengok tak? Orang Islam, orang bukan Islam buat. Saya tak makan je. Tu dah. Kotor Ustaz. Kotor Ustaz. Kita duk ngap makan. Tapi tak ada usaha. Haji, jualan macam mana? Jualan tak cukup tangan Ustaz. Tapi Ustaz tengoklah kilang saya besar mana ya. Nak pergi mana? Agak-agak tu kalau bertahan lagi 2 tahun tu ke selamat tuan-tuan. Berapa lama pula busuk. Dia yang memanglah sedap suhun dia. Tapi dia ada pelarih tu. Pelarih pula ada. Tu yang bila kita makan duduk teringat tu adalah dia pakai kan. Tutup pula orang Melayu kita. Sampai bila tuan? Tengok dia menega laksa. Memanglah queue panjang laksa dia. Tapi dia campur tisu. Dia blend ikan tu dengan tisu. 2 minggu tutup. Menung kat Leha. Tak ada orang datang dah beli laksa kat Leha. Orang boikot. Dia orang cakap kat Leha campur tisu. Mana ada. Memang kuah dia pekat. Tapi kat Leha tak blend dengan tisu. Oh ya ke? Lepas tu kat Leha blend dengan apa? Paper. Elok lah kat Leha. Memang layak kena boikot lah pun. Tisu dengan paper kan tak jauh. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi kalau bolehlah tuan-tuan. Kita bawa balik satu gerakan. Gerakan memegang ekonomi. Dulu ada dah satu kumpulan di Malaysia ni hadut serban besar tu. Dia bawa dah. Zaman 80-an dia bawa dah Food Panda tu. Zaman 80-an dia buat sos kicap. Semua dia buat. Sayang tuan-tuan. Hilang ruyuk dah. Kalau dulu tuan-tuan berkembang elok dah. Yang mana hidup tahun 80-an dia sempat dah. Ekonomi mereka menjadi sungguh. Sekolah mereka ada. Kilang dia orang ada. Bah 2 tingkat orang lain belum ada. Dia orang dah ada. Sayang, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati. Sebab itu saya nak mengajak tuan-tuan untuk sama-sama buat macam mana berfikir. Cendekiawan, agamawan, ahli politik. Kena duduk bincang elok balik. Tak habis-habis. Tuan-tuan tengok je televisen, buka je TikTok, kerja dia. Bergaduh. Standing order, standing on them ada tuan-tuan sekarang ni. Bergaduh tak habis-habis. Bila nak aman kau? Kau tak boleh ajak orang di bawahan kau buka satu industri yang hebat. Tadi saya bercakap pada satu college university. Dia kata, Ustaz, masalah di sini Ustaz, anak-anak kita tak nak belajar tentang pertanian Ustaz. Bagi derma, bagi beasiswa pun tak nak masuk Ustaz. Saya cakap sebab budak-budak dah merasa wang. Sehabis 18 tahun, mereka dah dapat duit. Bila dapat duit, mereka tak mau lagi terlibat dengan kerja-kerja pertanian. Ini masalah yang kita hadapi sekarang, tuan-tuan. Sedangkan di dalam Al-Quran, penuh dengan cerita untuk hidup. Supaya kita tak susah untuk hidup. Kalau bercakap tentang perpaduan, tuan-tuan boleh tengok di dalam solat. Solat itu berkasih sayang sungguh tuan-tuan. Sampai imam jadi imam, kalau ada makmum bawa anak di belakang, anak tu menangis. Rasulullah suruh imam tu ringkaskan bacaan. Sebab apa? Sebab manusia tak aman ada budak menangis. Cepatkan bacaan imam, ringkaskan bacaan. Kesian mak budak tu tak tenang. Budak menangis umur 3 tahun. Dah jenuh buat isyarat, tak berhenti juga menangis. Yang anak dia menangis. Tak tenang. Makcik sebelah dia pun tak tenang. Dia bawa buat apa dah budak-budak kecil. Ya Allah. Satu saf tak tenang. Islam dia suruh menjaga, menghormati kepimpinan. Bilal ni, dia jaga Bilal. Boleh jaga Bilal. Dia tukang qomat. Dia nak qomat tu pun dia kena minta izin daripada imam. Baru dia boleh qomat. Bukan sewenang-wenang je tuan.
Dia ikut kepala otak dia. Dia nak balik awal, malam ni bola. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, imam duduk dalam tanda. La ilaha illallah. Baru dia cari. Mana imam? Sudah. Sepatutnya cari imam dulu. Mam, dah boleh qomat? Kejap. Lagi 2 minit. Dia bukan boleh qomat je. Aku tak kira malam ni live ni. Malaysia lawan Kyrgyzstan kata dia. Dia kira bola tuan. Imam jaga makmum, makmum jaga imam. Cantiknya perpaduan yang ada dalam solat, cubalah kita bawa di luar. Bawa di luar, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Di dalam Al-Quran ada satu surah, nama dia surah Al-Baqarah. Surah lembu. Surah paling panjang sekali. Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fi Hudal lil Muttaqin. Surah paling panjang, tapi surah yang paling seronok dihafaz. Saya bila hafaz surah Al-Baqarah, tuan-tuan, 2 bulan habis 3 juzuk. Seronok hafaz, cerita macam-macam dalam surah Al-Baqarah. Waktu nak hafaz Quran tu, baca dulu maksud dia. Baca dulu maksud dia, cerita dia apa, baru senang hafaz. Surah yang paling susah dia hafaz, juzuk 27, juzuk 28 paling susah dia hafaz. Sebab ayat dia pendek. Susah dia hafaz. Yang paling senang Al-Baqarah. Surah lembu betina. Al-Fatihah, Al-Baqarah. Lembu. Nama surah lembu. Bodoh macam orang Melayu dah set. Bodoh macam lembu. Bagai lembu dicucuk hidung. Bila dengar je lembu, bodoh. Kalaulah lembu tak ada manfaat, Allah tak bubuh dalam Quran suratul Baqarah. Ni adik. Bila orang Islam tak suka lembu, bodoh macam lembu, Australia bela lembu, New Zealand bela lembu, Belanda bela lembu. Mereka menghasilkan susu lembu. Perniagaan susu lembu di dalam setahun menghasilkan perolehan $1 trilion Amerika setahun. Akhirnya di rumah kita dalam peti air ada susu daripada Australia, New Zealand dan Belanda. Kenapa Melayu tak bela? Bodoh macam lembu. Padahal Al-Quran bubuh Al-Baqarah. Saya cakap pada tabung haji, bela lembu dalam ladang sawit, bela kambing dalam ladang sawit. Felda, bela. Buat. Ambil budak-budak ni, anak-anak muda ni, bela lembu. Anak-anak muda tak mau, Ustaz, tak boleh pakai tie. Hari Khamis tak boleh pakai baju batik. Apa masalah? Hanya kau bela lembu pakai baju batik pun salah. Mentaliti kita macam itu. Kotor, leceh, susah dapat jodoh, tak boleh main TikTok, tak boleh main lato-lato. Sebuah kereta Mercedes menghasilkan cushion kereta. Cover seat dia. Cover seat kereta Mercedes dihasilkan daripada 5 ekor lembu. Kulit dia 5 ekor untuk sebuah kereta. Bayangkan tuan-tuan, dalam setahun berapa banyak kereta dikeluarkan dan berapa banyak kulit lembu diperlukan. Siapa kata boleh bankrupt? Dalam Malaysia ada berapa ribu masjid? 6,000 masjid. Contoh. Satu masjid buat korban 10 ekor. 6,000 darat 10? Nyesal aku duduk depan. 6,000 darat 10 ekor, 60. Darat dengan 5,000 seekor? Berapa juta? Berapa juta korban dalam setahun? Itu baru masjid, belum surau, belum sekolah, belum agensi kerajaan, belum kelang. Yang saya cerita baru 6,000 masjid, buat korban 10 ekor bersamaan 60,000 ekor. 60,000 ekor darat dengan seekor RM5,000. Duk ada berapa puluh juta tuan-tuan, ratus juta. Bankrupt di mana? Tu belum masuk akikah, belum masuk kenduri, dan belum masuk ceramah malam ni, sembelih lembu. Oh, subhanallah. Hebat masjid kita ni. Tiap-tiap malam sembelih lembu tak cukup, tuan-tuan. Tuan-tuan beli motor tu di luar tu, berselerak motor.
Satu motor 6,000. Bila beli? 2 bulan lepas. Pergi tolak di kedai, agak-agak dia ambil berapa? Ambil 3,000, 4,000. Kok yang mahal RZ. Motor tua lebih mahal. Motor kita tu tuan-tuan, Y3 suku tu, dia ambil berapa ringgit? Tapi lembu takkan jatuh harga. Dulu kita buat korban RM1,500 seekor. Sekarang tak ada dapat dah. Takkan dapat dah tuan-tuan. Kalau kita tadabbur daripada Quran saja, kita orang Islam takkan jadi miskin dan susah. Takkan. Daripada kulit dapat hasil, daripada susu dapat hasil, dari daging dapat hasil, dari tulang dapat hasil. Tuan-tuan nak pergi cocok pergi Mekah, vaksin pun ambil daripada lembu. Supaya badan tegak kuat. Lembu bukannya ada demam. Kena hujan tak demam, batuk tidak, apa tidak elok, dia berjalan tuan-tuan. Allah, tuan-tuan yang saya muliakan. Dekatnya kita dengan Quran. Kalau kita ambil. Tetapi kenapa yang kita hari ini nak salahkan Tuhan? Ustaz, macam mana kita nak berjaya Ustaz? Ayah ni, satu orang dia, saya tumpang kereta dia. Dia kata, Ustaz, macam mana bangsa kita nak berjaya? Kenapa? Itu haram, itu haram, itu haram. Halal sikit. Orang lain Ustaz, semua halal. Haram tak ada. Sebab tu dia orang berjaya. Ayah, aku siku dia ni kan? Orang sana main judi Ustaz, main judi sana, main judi. Sebab tu dia orang kaya Ustaz. Kita tak ada. Semua haram semua. Sebab tu kita jadi miskin. Astaghfirullahalazim. Kenapa cakap macam tu? Wa ma zalamahumullah, dan Allah tidak pernah zalim pada kamu. Kamu yang menzalimi diri kamu sendiri. Iyalah Ustaz, tengok. Tengok apa? Tengok Bangladesh. Rakyat banyak. Negara yang paling banyak dalam dunia, India, nombor 1. Negara nombor 2, China, nombor 2 paling banyak. Nombor 3, rakyat yang paling banyak apa? Amerika Syarikat. Paling ramai dalam dunia. Lepas tu dia mari negara apa? Pakistan, dia mari negara Indonesia, dia mari negara Bangladesh. Negara yang paling ramai penduduk dalam dunia. Ustaz bayangkan, negara mereka rendah, laut lebih tinggi pada negeri dia. Kadang-kadang banjir, kadang-kadang macam-macam Ustaz Allah uji. Negara mereka tak ada minyak, negara mereka tak ada arang batu Ustaz. Macam mana mereka nak hidup? Saya cakap negara mereka ada orang. Negara mereka ada orang. Orang itulah hasil. 2015, jumlah rakyat mereka yang bekerja di luar negara 10 juta orang. Rakyat Bangladesh yang kerja di Arab, kerja di Malaysia, kerja di seluruh dunia, jumlah dia 10 juta, menghasilkan perolehan 55 bilion US dollar setahun. Tak payah buka kilang, tak payah buat apa, hantar orang aja. Hijau kah, merah kah? Hijau kah, merah kah? Mereka dapat balik 55 bilion dolar Amerika. Hantar balik ke negara dia. 2015. 8 tahun yang lepas. Agak-agak sekarang jumlah mereka yang bekerja di luar negara berapa puluh juta tuan-tuan. Allah Ta'ala dia bagi hasil, bukan bumi. Dia bagi hasil pada orang. Dan bangsa Bangladesh adalah bangsa paling cerdik, paling cepat sekali tuan-tuan. Saya pergi naik kereta daripada Madinah pergi ke Mekah. Bila sampai depan hotel, datang porter dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia angkat barang. Naik lift masuk. Cakap Arab dengan dia apa semua. Saya pun ambil duit, bagi. Terima kasih Ustaz. Oi, pandai cakap Melayu. 4 tahun simpang pulai. Jangan. 4 tahun simpang pulai tu kuari pecah batu punya 4 tahun. Oh, cakap Melayu pandai. Pandai. Sudah berapa lama sini? Sudah 2 tahun lebih. Pandai cakap Arab sudah. Arab pandai, itu Melayu pandai, itu Turki pandai, Iran pandai. Sebab tu tuan, kalau nak rasa dapat menantu cerdik, cucu pandai, tak pernah faham, tak faham sudah. Mereka orang yang cepat. Kita ni tuan-tuan berkongsi negeri dengan orang Cina, dengan orang bangsa India sampai lah tak boleh cakap.
Yang mereka tu mai sini sat je tuan-tuan. Bukan setakat bahasa kita dia boleh cakap. Anak dara kita pun dia dapat. Mereka menghantar balik berapa ratus juta, bilion. Yang tidak ada kepada kita ialah kasih sayang, tuan-tuan. Malaysia apa yang tak ada? Mai beritahu. Minyak ada, tanah subur, semua elok. Yang tak eloknya apa? Kasih sayang. Nak ceramah pun susah sekarang. Saya dah pilih 10 lagu untuk buat album dengan KRU. Saya tak bohong lah, betul tuan. Minggu lepas hari Ahad, InsyaAllah dalam tempoh terdekat akan buat album pula. Wayang saya tak keluar. Sepatutnya bulan ini. Saya pun tak tahu kenapa tak keluar lagi filem saya. Saya pun dah lakukan filem. Sebab apa? Nak ceramah susah. Menyanyi senang. Anda bayangkan besok saya menyanyi. Di kalangku ke seorang. Hilang kepiaraan tak? Lepas ni baju bergelit-gelit. Allah, sayanglah tuan-tuan. Yang tidak ada ialah kasih sayang. Jadi kita minta duduk diam-diam, ambil pelajaran daripada kisah yang berlaku di Palestin dan sebagainya. Dah sampai dah masanya tuan-tuan. Kita gerakkan orang ni. Peruntukan ada, semua ada. Adik-adik, anak-anak muda, peruntukan dalam pertanian banyak. Pergilah belajar. Memang seronok untuk kita dapat wang dalam tempoh sekejap. Kita jadi TikTokers, kita jadi YouTuber, memang dapat wang, tapi yang tak lama. Yang kekal lamanya apa? Yang melibatkan bumi, yang melibatkan pertanian, dia akan jadi lama. Sebab macam mana majunya manusia, dia tetap cari beras. Macam mana canggihnya manusia, dia tetap cari sayur. Macam mana hebatnya manusia, dia tetap cari susu, cari daging sebagai bekalan makanan dia. Dia tetap mencari air. Kuasai benda ini. Saya selalu cakap pada anak-anak muda, adakah benda mencari wang tidak ada di dalam Quran? Ada. Di dalam Al-Quran ada surah, nama surah manusia. Maryam, Ibrahim, Nuh, Muhammad, surah manusia. Luqman. Ada surah daripada nama tempat. Ada nama surah daripada bintang, langit, bulan, matahari. Dan ada surah nama daripada binatang. Tu yang aku melihat duduk depan. Aku dah elok duduk belakang. Pengurusi suruh tunjuk depan sikit tadi. Dia marah pengurusi pula dah. Duduk depan kena tanya, jangan takut. Ustaz tak tanya, Ustaz soal. Sama soal dengan tanya. Al-Baqarah lembu. An-Nahl lebah. Surah lebah. Berapa ramai orang kita yang bela lebah? Saya nak cari lebah tuan-tuan, saya cari di Bahau. Ada satu Tok Imam, dia supplier saya. Ada orang Indonesia panjat dari hutan tu ambil lebah ori. Saya percaya pada Tok Imam, saya percaya ada sahabat-sahabat Tuan Haji nak dapatkan lebah yang original. Lebah dalam Quran disebut berapa kali? Surah lebah. Daripadanya ubat, kata Allah. Lebah ada berapa? 3. Lebah di bukit, di gunung, lebah di tanah, dan lebah yang dipelihara. Ada 3 jenis lebah Allah sebut dalam Quran. Satu lebah di bukit, lebah atas pokok. Satu lebah di tanah. Satu lagi lebah di mana? Lebah yang dipelihara. Maknanya lebah boleh dibelah. Soalan dia, berapa ramai orang kita belah lebah? Kemudian komplain, apa ada orang ni jual madu palsu ni, apa hang tak belah. Yang belah Vietnam, yang belah lebah Nun di Thailand. Dia buat kebolongan, dia belah lebah dalam kebolongan. Sedangkan tuan-tuan, ubat yang paling mujarab madu lebah. Tapi sayang, jangan makan madu kencing manis. Saya minum madu setiap hari tuan-tuan. Bacaan gula saya tak pernah lebih daripada 7. Walaupun saya pengidap kencing manis tahap 2. Saya makan. Saya minum. Pasal Allah kata ubat. Allah kata madu lebah tu ubat. Saya kata madu lebah tu ubat.
Ustaz kecil manis, Ustaz jangan makan. Aku suka hang, aku percaya Allah dah hang. Antara Allah dengan hang, aku percaya Allah lagi. Antara hang dengan Quran, aku percaya Quran lagi. Saya minum madu Ustaz, naik 18. Madu palsu. Janganlah klaim itu madu. Madu tipu. Allah. Jadi macam mana nak dapat? Tuan-tuan, jom kita belah. Ustaz, saya buat madu kelulut. Madu kelulut pun bagus. Carilah madu lebah. Kelulut pun kelulut juga. Tapi lebah. Kelulut bukan lebah kan? Lebah tu, dia turun daripada bukit, pokok, dia cari bunga. Dia tak cari tai. Dia tak cari sampah. Dia cari bunga. Dia cari manisan bunga. Dia tak cari di sampah, tuan-tuan. Situ sikit perbezaan dia. Nak mana faham? Tak faham sudah. Sebab tu madu lebah. Tapi ada orang jahat ambil kesempatan. Dia belah lebah, dia tuang gula lemak dalam sarang lebah. Menang lebah tu. Banyak pula rezeki aku orang ni. Bila kita minum madu lebah, dia memang naik lah kencing manis. Mereka tipu, mereka bubuh gula Melaka. Gula merah dalam tu. Lebah pun malas terbang, malas. Subsidi sampai dah, dia kata. Aduh. Jom tuan-tuan. Lebah. Allah kata lebah boleh dibelah. Adik-adik oi, habis sekolah asal belah madu lebah. Lebah madu belah. Jangan cari madu Tesla. Tuan-tuan. Lagi apa dia? Dalam Quran ada suratul Naml. Surah semut. Suratul Naml. Surah semut. Perangai tentang kerjasama. Sifat semut, kerjasama semut, budaya semut. Ada tak semut jahat? Oh, banyak jenis semut. Semut merah, semut api, semut hitam, semut gatai. Ada tak semut perosak? Ada. Kategori semut nama dia anai. Anai-anai. Nampak di luar cantik kapet kita ni. Buka-buka tu dia anai-anai. Jahat punya semut ni. Bagaimana nak mampu dengan anai-anai tu? Dia sudah panggil lah tu. Pembunuh anai-anai tu ada. Tapi orang kita tak suka. Orang kita, kalau ada semut, bakar semut tu. Dia ambil surat khabar, dia bakar. Banyak. Gigit cucu aku ya. Kesian semut. Kenapa dia bakar semut? Bila semut ada, bila kerengga ada, buah makcik kompon manis. Bila semut banyak di pokok, kerengga banyak di pokok, buah tu elok. Ulat tak makan, apa pun tak makan. Yang covernya semut, yang makcik benci pasal apa? Yang bakar semut pasal apa? Bila makcik di rumah ada semut, anai-anai lari makcik. Ini kita bila ada semut, spray. Mampus. Ambil geram. Jangan buat tenang makcik. Bukan boleh bakar aku suka hati. Ada bila semut kita bunuh, anai bermaharaja lelah. Musuh kita dah mampus. Sekarang kita serang itu rumah. Kasih pecah lah, kata anak-anak. Yang mana faham, tak faham sudah. Itu penyamun 40. Kasih pecah lah. Allah, kita tak belajar daripada semangat semut. Semangat semut dia tak beralah. Kita sekat dia, dia akan kuno kot lain. Tapi tetap aku nak berjalan. Kita belok dia, kita kuno sini pula. Dia tak ada patah balik. Oi. Dia orang belok ah. Belah. Semut tak ada. Dia kerjasama. Ambil makanan, simpan. Ramai-ramai makan. Ambil makanan, simpan. Ramai-ramai makan. Kalaulah kita buat budaya semut, seronok tuan-tuan. Kuat kita. Saya tengok kampung tuan-tuan ni budaya kuat. Duduk di bawah tu, rambutan 2 talam. Saya pergi-pergi keluar tandas tengok rambutan. Tengok rambutan tu. Yang bawa rambutan, yang bawa keropok, seronoknya. Kasih sayang kita. Seronok tuan-tuan kasih sayang. Kalaulah yang datang malam ni 300 orang. 300 bawa makanan. Tok Imam bawa nasi biryani. Pengurusi bawa nasi lemak. Haji Usuk bawa bihun goreng. Kak Tipah bawa kari pap. Kak Gayah bawa agar-agar. Hajah Rosnah bawa mi kari. Masing-masing makan selepas habis program. Haji Din bawa mangkuk tingkat kosong.
Bila balik berat mangkuk dia. Datang ringan tau, ringan je. Bila balik begini, hoi, balik macam ni. Allah, seronoknya berkasih sayang, kerjasama, nama dia budaya smooth. Kerjasama, tak ada gaduh-gaduh. Dalam kampung kita ni tak ada gaduh macam itu. Engkau belah mana, boleh belah engkau. Kami kampung sini, kami satu hati. Kan bagus. Ini belah tak habis-habis. Ustaz, Kazim belah mana? Boleh belah, saya cakap. Dia direct tanya tau, Ustaz, parti mana? Tapawai, saya jawab. Bila kita nak jadi baik, tuan-tuan, kalau Syed dia tanya belah mana? Sampai duk tanya Ustaz belah mana? Ustaz geng mana? Ini budaya kegengan. Adik-beradik budaya kebangangan. Dah habis lah, kita jagalah kampung kita. Kita ni asal bagi salam je, nampak kubur. Asal bagi salam belah kanan dia, kubur. Tak fikir satu hari kita nak masuk dalam tu. Assalamualaikum. Pejam mata tu, takut tengok batu nisan. Tuan-tuan, ni jarak kubur dengan masjid dekat. Jauh lagi. Tuan-tuan pergi ceramah di Pulau Pinang. Saya ceramah ada 2-3 masjid lama di Pulau Pinang. Sebelah pintu je batu nisan. Assalamualaikum, batu nisan. Tu cacok tu gitu. Dekat benar. Sampai bila tuan-tuan nak hari ni tak nak bercakap, tak nak bertegur sapa, tak nak ziarah menziarah, nak boikot memboikot sama-sama kita. Padahal anytime kita boleh pindah ke alam tu. Semalam ada penyanyi nasyid meninggal. Allahu Akbar. Saya dulu masa tak apa nak sibuk, dulu duk tengok juga lah TikTok dia lah, Facebook dia lah. Saya minat lagu dia, suara dia sedap. Tapi saya duk tengok orang duk tibai dia, orang duk kutuk dia, orang maki dia. Sekarang dia dah mati. Sempat dah minta maaf ke dia? Orang kutuk dia sebab dia tak beli mesin basuh kat isteri dia. Apa punya suami, mesin basuh pun tak bagi. Kesianlah dekat isteri hang basuh kain. Isteri dia habis basuh kedai dobi, apa masalah? Bukan dia suruh isteri dia duduk bersila, mencangkuk dalam bilik air, duduk membasuh. Begitu teruk sekali. Itu iklan Feb tahun 70-an. Mana lama-lama macam saya ni ingatlah iklan Feb, iklan Beris. Membasuh begitu teruk sekali. Kotoran ini tak berjaya dibersihkan. Kenapa tak gunakan Feb berbuku? Ada lagi ke Feb berbuku sekarang ni? Saya pun tak tahu hantar. Dia bukan suruh isteri dia basuhkan dalam bilik mandi. Dia bawa kain, dia pergi basuh kat dobi, dia pergi basuh. Balik sidai, selepas isteri rehat. Tapi orang tak tahu, orang tibai dia. Semalam dia mati. Yang mana tak ada minta maaf dengan dia tu, di hari kiamat jawab. Ada hang maki orang? Ada hang fitnah orang? Ada ngumpat? Sekarang kita bicara. Bicara dia panjang. Sebab tu tuan-tuan, kita duduk dalam kampung ni, tak mau budaya-budaya maki orang, mengata pada orang. Budaya kita ialah budaya berkasih sayang. Macam semayang tadi, kita hanya bercakap benda yang betul je. Cuba tuan-tuan tengok dalam semayang. Allahu Akbar, yang betul je. Kalau dia betul sekalipun, tapi tak betul, tetap tak betul. Macam mana Ustaz? Allah Maha Besar. Betul makna dia, tapi tak betul. Itu bukan tempat dia. Pun tak mau. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita dalam kampung ni mengumpat. Betul Ustaz, dia buat. Memanglah betul, tapi mengumpat. Yelah, kat saya bukan nipu. Saya cakap betul, dia buat. Itu nak mengumpat. Kalau tak betul, nak memfitnah. Tak mau dua-dua. Dia. Cuba tengok tuan-tuan. Dalam semayang tu dia mengajar. Dia bukan boleh cakap benda kok suka. Walaupun tak berdosa pun tak boleh. Saya semayang satu masjid. Saya duduk tepi tu. Datang orang sebelah saya. Datang lagi orang sebelah saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Elok ikut imam. Bila saya nak turun sujud, orang yang sebelah saya tu, Allah, aduh. Oh, sudah.
Aduh, kenapa? Dia boleh sebut, aduh. Allahu Akbar, Rabbi ighfirli. Allah, aduh, Rabbi, aduh. Hush, apa ni? Tak khusyuk semayang. Rasa nak tengok apa baji ni. Saat lagi dia nak bangun rakaat kedua tu, Allah, aduh. Tegak, diam pula. Bila rukuk diam, bila nak sujud, aduh. Yang saya tak boleh lupa tuan-tuan, tengiang-ngiang di telinga saya ni bila tahiyat akhir. Aduh. Pasal apa pula ni? Aduh. Saya habis-habis salam, sekretar tanya, kenapa abang? Dia selak seluruh kaki kain dia. Gaut. Patutlah doa, aduh. Kenapa abang tak sembahyang atas kursi? Tak payahlah duduk. Tak puas, duduk atas kursi tu. Tu yang panjang, aduh, kenapa? Saya duduk tahiyat akhir. Orang sebelah duduk atas kaki. Aduh, patutlah panjang. Tengiang-ngiang sampai sekarang, tahu. Sahdu dia. Syahdu betul, aduh. Patutlah. Jadi abang-abang kalau gaut sembahyang atas kursi lah bang. Jangan menyiksa kami yang tak gaut ni. Aduh. Tuan-tuan yang saya muliakan. Ada lagi surah di dalam Al-Quran. Nama dia surah gajah. Suratul Fil. Banyak surah lain. Kenapa tak letak surah kuda ke? Surah rimau ke? Al-Asad ke? Singa ke? Tak juga. Surah Fil. Surah gajah. Masya Allah tuan-tuan. Apa istimewanya gajah? Apa istimewanya? Apa istimewanya? Tu, yang duduk kat rumah. Labah-labah. Rupa-rupanya, labah-labah tu ada dalam Quran. Nama dia surah Al-Ankabut. Mari mana kelam kabut? Kelam kabut asal pada bahasa Arab. Labah-labah, kalau kita kejutkan dia lari kelam kabut. Dia lari tu, laju dia 30 km sejam. Laju dia lari. Kelam kabut lari tu. Nama dia Thomas. Khitabi Thomas. Ada gambar labah. Mana faham? Tak faham sudah. Yang mana ada cucu dia faham. Khitabi labah-labah. Dia kelam kabut lari. Sebab itu, orang kelam kabut, orang Arab panggil Kal-Ankabut. Kamu ni gopoh macam labah-labah. Kal tu macam dalam bahasa Melayu. Kal, macam, seperti. Kal-Ankabut. Kelam kabut macam labah-labah. Kal-Ankabut. Mari ke bahasa kita, kelam kabut. Belasah sajalah. Al-Khatir. Al-Khatir. Bisikan dalam hati ni ada 5. Bisikan dalam hati dia ada 5. Yang pertama nama dia Al-Hajis. Al-Hajis. Tiba-tiba je mari satu perasaan nak buat jahat. Keluar pada tandas rambutan. Waktu dia orang sembahyang Isyak aku sapu. Ada tak jenis tu? 2 plastik dia buat balik. Oi buat balik tak. Dia tiba-tiba dia nampak peluang, turun tangga masjid, kasut bata. Dia ambil kasut bata. Masya Allah. Dia tak pernah buat sebelum ni. Tiba-tiba dia buat. Nama dia apa? Al-Hajis nama dia. Yang kedua, nama dia Al-Khatir. Satu benda yang sentiasa duk berlega dalam kepala otak dia. Malam ni kula ceramah perdana. Makanan kenduri ada orang mesti ramai. Ustaz Kazim tu pula ceramah kalau tak jumpa 2 jam tak berhenti dia tu. Jadi ni duduk fikir tau. Kalau aku pecah masuk rumah dia sempat. Masuk pukul 8, selongkar pukul 9 balik lah. Elok dia orang sembahyang Isyak. Tu nama dia apa? Al-Khatir. Bisikan yang bersarang dalam jiwa dia untuk dia buat jahat. Nama dia Al-Khatir. Kalau seorang sentiasa berfikir, nama dia Al-Khatir. Kalau sentiasa 24 jam berfikir, nama dia apa? Khawatir. Orang Melayu jadi, saya khawatir lah. Jatuh khawatir tu tuan-tuan.
La ilaha illallah. Punya dah lama kita cakap Arab, cuma tak faham. Tak perasan. Bila buka kelas bahasa Arab, tinggal tu imam dengan pengurusi. Tak lain lari balik dah. Padahal tiap-tiap hari cakap Arab, kita je tak perasan. Dari mana Tuan Haji? Dari masjid. Malam ni ada majlis ilmu. Oh, majlis bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab. La ilaha illallah. Bila masuk kelas bahasa Arab, oh tak boleh lah, susah. Cuba tuan-tuan tengok. Al-Ankabut. Kelam kabut tu pun bahasa Arab. Baik. Labah-labah ni, Allah bagi perumpamaan dalam Quran. Nama dia surah Labah-labah. Tuan-tuan, macam mana labah-labah memerangkap makanan? Dia memakan makanan, dia keluarkan lendir dia tu. Dia sambung, 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 dia sambung. Sambung tu. Antara itu, kita sebut international. Antara bangsa. Ujian tilawah Al-Quran, peringkat antara bangsa. Labah-labah, dia sambung tu, nama dia inter. Bila dah siap, dia punya sarang, orang putih panggil jaring, nama dia net. Nama dia apa? Internet. Lama dah Quran cakap, nak jadi berjaya, kuasai internet. Masalah dia, siapa yang cipta internet? Nak dapat maklumat, kau ada jaringan sana, jaringan sana, jaringan sana. Kau ada online sana, kau online sini. Akhirnya sekarang kita sebut apa? Anda boleh layari laman sesawang. Sawang tu kan labah-labah punya rumah. Laman sesawang. Anda boleh layari online. Anda boleh layari net. Nampak tak tuan-tuan? Halusnya bahasa Quran. Orang putih dia kaji. Hari ni tuan-tuan nak dapat makanan, nak dapat maklumat, nak dapat pekerjaan, punya senang. Duduk diam-diam dapat. Termasuk ceramah. Dulu nak dapat ceramah kena datang, ustaz kena datang, makmum kena datang. Sekarang tak payah. Internet, dia duduk di rumah. Dia dengar ceramah daripada masjid. Sebab tu tak ramai datang. Tak apa, tengok kat rumah aja gitu ni tuan. Sekarang ni tuan-tuan tengok. Adik-adik nak berjaya, boleh. Nak kaya, boleh. Kuasai internet. Ada friends, ada internet, kayalah adik-adik. Sebab tu hari ni orang cari jalan. Macam mana nak jadi friends, nak jadi followers. Makin banyak friends, makin banyak followers, lagi senang dia jadi kaya. Dan hari ni nak menipu pun melalui internet. Scam sana, scam sini. Semua tuan-tuan. Dia kata sekarang ustaz senang. Nak bayar pun scan saja ustaz. Nak bayar bil, scan saja ustaz. Scan saja, scan saja, scan saja, scan saja. Wow, senang betul Beli tiket kapal terbang pun scan saja. Wow, Masya Allah. Nak menikah pun esok scan je tuan-tuan. Oi. Cuma nak tidur tak boleh scan tuan-tuan. Wow, canggih Senang ustaz. Apa susah ustaz? Sekarang boleh transfer online ustaz. Sekarang masjid letak QR code. Orang boleh letakkan dalam bank. Tak payah lagi nak edar tabung Jumaat. Dulu ustaz, masjid kita orang edar tabung Jumaat 10 tabung ustaz. Bergerak tabung ustaz. 2 lari ustaz. Terus jalan tabung-tabung ustaz. Sekarang kita dah senang scan ustaz. Tapi ingat, dalam Al-Ankabut dia beritahu. Rumah yang paling rapuh adalah rumah labah. Kalau awak melibatkan diri awak 100% dalam sistem online, maka awak telah meletakkan diri awak dalam bahaya. Satu hari internet akan lingkup. Habis awak. Ubat awak habis, duit awak habis, hilang segala-galanya. Sebab itu saya cakap berkali-kali pada pihak berkuasa. Mesti ada sistem manual. Mesti ada manual. Mesti ada manual. Jadi apa-apa pun manual masih ada. Jangan bergantung 100% pada internet. Sebab kita bukan menguasai internet. Kita adalah penguasa. Dan Allah dah pesan dalam kita. Rumah untuk mencari yang paling rapuh mencari ekonomi ialah rumah labah-labah. Allah warning kepada kita tuan-tuan. Hari ini kita bergantung 100%.
Semua guna online. Bagus. Tapi sangat berbahaya. Tuan-tuan meletakkan diri kita, bila tuan-tuan terlalu expose diri tuan-tuan dalam benda-benda sosial, segala maklumat tentang diri tuan-tuan, keluarga, perbuatan, pergerakan, semua dalam pengetahuan orang. Sebab tu dah ada negara yang mula sedar dan mereka mula mengharamkan perniagaan TT. Mereka mula mengharamkan penggunaan media sosial di negara masing-masing. Dah ada lah tuan-tuan. Sebab mereka sedar bahaya daripada sudut ekonomi, sudut kekuatan, tentera dan sebagainya. Al-Quran tuan-tuan, dia mendahului zaman. Jangan kita kata Al-Quran hanya untuk malam ni, baca Yasin. Tak. Al-Quran mendahului zaman. Nabi Muhammad tu orang panggil dia the man of tomorrow. Kenapa kita tinggalkan Nabi Muhammad punya hadis, Al-Quran, ulama untuk menjadi rujukan kita? Dan hari ni tuan-tuan boleh tengok, orang dah mula hilang hormat kepada ulama. Orang tak hormat dah. Tak mau lagi dipercayai. Ustaz macam saya ni dipanggil sebagai penunggang agama. Nampak tuan-tuan? Ini ustaz cari makan. Ini ustaz selebriti cari makan. Ini penunggang agama. Mereka mula menghakis kepercayaan kepada ustaz-ustaz, penceramah-penceramah, pendakwah-pendakwah, ulama-ulama dan sebagainya. Ini dah berlaku sekarang. Habis itu yang mereka agungkan siapa? Adakah pendakwah ni tuan-tuan cari makan dengan berdakwah? Saya tak minta duit tuan-tuan, dan saya tak minta pun tuan-tuan jemput saya. Oi, masjid Kampolo ni, jemputlah. Ada. Ada ustaz sekali ceramah 10,000. Yang kau panggil dia buat apa? Kau dah bodoh. Ustaz Kazim sekali ceramah 25,000. Fitnah. Ustaz-ustaz ni bodoh satu, lurus pun satu. Lurus bendui pun satu. Ustaz, ya kami nak jemput ustaz ni, jemput ceramah ni. Boleh. Berapa bayaran ustaz? Tak tetap bayaran, terpulang pada engkau orang. Okey ustaz, saya nak uruskan 3 tempat ustaz ya. Di sini. Oh, boleh. Itu namanya lurus bendul. Dia jumpa dengan masjid, okey, Ustaz Kazim boleh datang. Okey, dia minta 20,000. Padahal saya tak minta apa. Dia jadi orang tengah, nama dia broker. Dia jumpa Tan Sri, dia jumpa Datuk Sri, dia jumpa YB, dia jumpa korporat 20,000. 2,000, 1,000 dia bagi kat kita, 20,000, 18,000 dia sapu tuan-tuan. Yang ni yang saya jumpa. Tapi kita tak membising. Sebab tu ada negeri yang saya palam tu tak jemput pun tak apa, memang aku tak mampu lah. Pasal apa? Pasal depa orang tengah main. Dan masyarakat tak tahu, Ustaz Kazim sekali jemput 5,000. Orang tengah. Kadang-kadang orang tengah tu dalam AJK masjid. Tu pun pau juga. Ingat karipap ya? Dengan pau juga. Allah. Yang paling saya sedih, bila ustaz sign voucher kosong. Saya kata ustaz ni bodoh. Ustaz ni sign pembekal sign. Tapi tak nyata. Berapa? Dia bagi kita RM1,000, dia claim esok RM5,000, RM4,000 dia sapu. Inilah yang banyak kena. Tapi ustaz ni dia orang yang tak faham, dia kutuk kita. Ini penunggang agama. Penunggang cakap tuan. Kadang-kadang saya ni tak minta. Ada negeri yang saya jemput di Sabah. Ustaz, kita nak berdakwah ustaz, jihad. Ya. Kami jemput ustaz ceramah di sini boleh? Boleh insya-Allah. Tapi kami cakap terang-terang ustaz ya, tidak ada sagu hati ya. Baik. Kapal terbang pun tak disediakan ustaz ya. Baik. Ini kita jihad ustaz. Ustaz datanglah. Semuanya free, ustaz tanggung sendiri. InsyaAllah saya beli basikal dululah. Saya naik daripada Ipoh, naik Laut Jenis Selatan, pergi negeri awak. Bila sampai? 8 tahun lagi baru sampai. Macam mana ni tuan-tuan? Siapa sebenarnya yang tak ikhlas ni? Penceramah atau yang jemput? Penceramah atau siapa? Penceramah dia tak tanya. Tambah macam saya tuan-tuan.
Saya tak minta hotel. Jangan sediakan hotel. Jangan sediakan makan. Memang saya tak akan makan malam. Saya makan nasi je. Malam nak makan. Jangan sedia makan. Jangan sedia apa pun jangan. Hamper jangan. Buah jangan. Apa pun. Sebab saya tak nak menyusahkan pihak masjid. Tak payah tunggu saya dekat highway. Tak payah jemput saya. Tak payah. Sesat pun saya sampai. Saya tak minta banyak orang. Pastikan 5,000 datang. Dok. Baru ni saya ceramah 5 orang. 5 orang. Imam, saya PA saya 3 orang. Budak besar ni 2 orang. Allahu Akbar. 5 orang. Itu pun sama staf saya. 5 belasah lah. Habis-habis semayang maghrib, imam tengok-tengok saya. Oh Ustaz, semayang sini ke? Kan nak ceramah. Bukan sini Ustaz, depan lagi. Patutlah. Silap surau tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Silap surau tuan-tuan. Surau bawah flat pun saya pergi. Kalau kami ni jenis penunggang agama tuan-tuan, kami tak pi tuan-tuan. Joh gila dalam hutan. Dengan rimau, dengan ular, kereta rosak, tayar pancit, aksiden. Kalau ustaz-ustaz ni berceramah, tak boleh ambil sagu hati, pejabat agama pun jangan ambil gaji. Guru kafar jangan ambil gaji, ustaz jangan ambil gaji. Ikhlaslah kerana Allah Tuan Qadi. Akad nikah pun jangan ambil, saksi pun jangan ambil RM20. Ikhlaslah saksi nikah. Oh, yang kena ikhlas penceramah. Hal lain-lain? Yang buat korban, lembu korban, kami beli ni untuk buat korban di masjid kami. 6,000 seekor. Ikhlaslah kerana Allah. Ni penunggang lembu ni. Oh, hak lain-lain hang bayar, dengan ustaz hang tak bayar. Zalim betul. Ustaz ni tinggal anak isteri dia bersabung nyawa nak menyebarkan ilmu. Apa ni tuan-tuan? Saya semalam forum perdana di Ipoh. Pagi tadi saya ceramah dekat College University Agroscience dekat Luar Gajah. Saya sampai di Luar Gajah 2 pagi. Ceramah sampai pukul 1.45 petang. Saya datang sini pula. Balik ke Ipoh. Besok pukul 9 sekolah saya. Tengah hari baca khutbah. Malam ceramah agama. Hari Sabtu ada 18 bas melawat sekolah saya. 18 bas. Dengan orang-orang sekali. Bukan bas saja. Kalau 18 bas datang itu bengkel mengecap bas nama dia. Malamnya saya ceramah di Melaka. Habis Melaka balik ke Ipoh. Bukan. Saya pergi ke Tawau. 7.30 pagi flight ke Tawau. Habis di Tawau Putrajaya hari Isnin. Mana dah balik rumah? Ayolah ustaz dapat duit, bagi tahu kat saya. Berapa duit saya dapat? Minggu lepas saya ceramah beberapa tempat saya tak ingat. Ada 4 tempat tak bayar. Saya tak minta pun. Bila nak bayar? Tak minta tuan-tuan. Pasal apa? Berdakwah. Bagi, orang ambil. Tak bagi pun tak apa. Habis ceramah, balik. Bagi tak cukup pun tak apa. Tak datang dah kalau jemput. Bukan. Senang hidup kita. Hidup pening-pening kepala. Pasal apa? Tapi janganlah tuduh asatizah ni penunggang agama. Hormat. Ustaz ni kita hormat ilmu dia. Pendakwah ni kita hormat ilmu dia. Masing-masing ada dalil. Hujah masing-masing. Kita jangan bertelagah. Hari ni saya dah nampak ada ustaz sama ustaz. Bukan ustaz. Dia pun tak bergaduh pun. Hak duk pengikut ni. Aku sokong ustaz ni. Aku sokong ustaz ni. Tibai ustaz ni. Tibai ustaz ni. Jangan. Masing-masing ada huraian dia. Masing-masing ada pegangan dia. Dan dua-dua pun sokong boikot. Dua-dua suruh boikot. Jangan sokong Yahudi. Dua-dua suruh. Cuma ada ustaz ni kata, kalau nak boikot itu, buatlah bersasar. Jangan sampai merugikan bangsa kita balik. Itu maksud dia. Tapi saya duk tengok dalam TikTok, dalam Facebook, Allah, duk maki entah. Ni saya cakap macam ni agak-agak saya kena tak? Confirm kena. Penunggang agak saya juga penunggang. Saya cuma mengajak tuan-tuan berkasih sayang.
Betul kita sayang pada saudara kita yang dibunuh di sana. Dan dalam masa yang sama, kita juga kena sayang dengan anak beranak kita di Malaysia. Mereka juga ada keluarga. Mereka juga ada tanggungan mereka. Jadi sama-samalah kita fikirkan bagaimana cara yang terbaik. Cara yang terbaik ialah penyatuan. Dah sampai dah orang kita buka kilang banyak-banyak. Kilang pengeluaran makanan. Cuba tengok tuan-tuan. Bumi lah yang paling lama berkekalan dia. Maju macam mana pun manusia nak makanan. Maju macam mana pun manusia nak pakaian. Maju macam mana pun manusia nak kepada rumah. Soalan dia, benda-benda tu siapa yang pegang sekarang? Pengeluaran makanan, pengeluaran pakaian, perumahan. Siapa yang pegang sekarang? Kita asyik bertelagah tak habis-habis. Akhirnya makan yang kita suap, bukan yang kita usahakan. Baju yang kita pakai buat semayang, bukan kain yang kita usahakan. Sampai kapet yang kita pasang dalam masjid. Masjid yang kita buat pun orang lain yang buat. Bangsa kita tak buat. Apa jadi ni tuan-tuan? Sampai bila kita nak bertelagah ni tuan-tuan? Mai pasang kapet bangsa lain. Mai pasang ini ni. Mikrofon pun orang lain. Speaker pun orang lain. Aircon pun orang lain. Apa nak jadi pada diri kita? Jadi saya nak ngajak pada tuan-tuan, tak bercakap banyak untuk peringkat nasional. Kita bercakap dalam peringkat kampung kita. Kampung kita. Mari kita bekerjasama, mari kita bersatu hati supaya kita jadi kuat. Dan tempat penyatuannya di mana? Ni, rumah Allah ni. Masjid ni. Saya bila masuk masjid, saya tanya pada Tuan Haji, berapa tahun dah masjid kita? Oh, lama lah Ustaz. Saya tanya dengan Tok Haji kita, kubur macam mana? Belakang tu apa? Depan tu apa? Saya seronok tuan-tuan. Masuk-masuk dalam kapet Allah, saya kata seronoknya pijak kapet. Seronoknya sejuk aircon, orang jadi baik semua. Saya kata cantiknya Tuan Haji, oh bersihnya Tuan Haji, hamba berserinya Tuan Haji. Saya suka. Saya orang luar pun saya suka dengan masjid dan jemaah. Tapi kalau tuan-tuan satu kampung, satu keturunan, satu adik-beradik, satu jalur keluarga membenci sama-sama, alangkah ruginya kita tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahharid jabbar ya muntaqim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Rabbana ghafir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan yang saya hormati, saya dah berceramah di Malaysia ni 33 tahun. Inilah kali pertama saya sampai ke kampung tuan-tuan. InsyaAllah kalau nak jemput balik 33 tahun daripada sekarang. InsyaAllah. Terima kasih semua. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.